Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Junaidi bin Haji Arifin. Saya adalah guru pemulihan khas SK Felda Mempaga 2. Okey, saya akan membentangkan kajian tindakan saya bertajuk meningkatkan kemahiran murid dalam operasi tambah 2 digit nombor dengan 2 digit nombor dengan mengumpul semula. Okey, kita tengok refleksi isu keprihatinan. Murid tidak dapat menguasai kemahiran tambah 2 digit nombor dengan 2 digit nombor dengan mengumpul semula. Murid keliru dengan konsep nilai nombor apabila melakukan operasi tambah dengan mengumpul semula. Murid tidak berminat dengan tajuk ini kerana dianggap sebagai tajuk yang sukar. Ya, murid pemulihan ni apabila dia melihat sesuatu yang sukar, dia akan mula kehilangan minat. Okey, fokus kajian saya. Kajian memfokus kepada penguasaan kemahiran 4.2. Murid tidak boleh menguasai kemahiran operasi tambah 2 digit nombor dengan 2 digit nombor dengan mengumpul semula. Objektif kajian saya, objektif umum, murid dapat melakukan operasi tambah. Objektif khusus, murid dapat menambah 2 digit nombor dengan 2 digit nombor secara mengumpul semula. Kumpulan sasaran, seramai 8 orang murid tahun 3 amanah yang belum menguasai kemahiran 4.2 tambah 2 digit nombor dengan 2 digit nombor dengan mengumpul semula. Okey, kita tengok pelaksanaan pembentangan, isi kandungan pembentangan. Okey. Tindakan yang dijalankan. Okey. 2 digit nombor dilekatkan ya. 2 digit nombor dilekatkan di atas papan bijak nombor. Yang kita panggil papan bino. Murid meletakkan nombor mengikut nilai nombor puluh dan sar. Murid meletakkan simbol tambah, murid menambah nilai 2 digit nombor bermula dari rumah sar. Murid melakukan aktiviti di dalam model rumah nombor puluh dan sar mengikut nombor operasi tambah dalam papan bijak nombor. Kita tengok. Ini adalah papan bino. Jadi dalam ni kita tengok ada operasi tambah 2 digit nombor dengan 2 digit nombor dengan mengumpul semula 27 tambah 43. Okey. Jadi step 1 kita tengok murid kumpul benda tu di rumah sar dahulu dan kemudian step kedua, ketiga dan keempat. Jadi ini dilakukan oleh murid sendiri ya. Okey, saya tunjuk yang ini. Okey, kita lihat murid letak sini, okey, dia meletakkan 27 tambah 43. Jadi kita bermula di rumah sar. So kita ambil, murid akan ambil 7. Ini adalah pembilang ya, di bawah ni adalah ni nombor, ini pembilang. Okey. Kemudian dia tengok 20. Murid akan letak 20 10. Dan ini adalah 20. Baik. Jadi dia dah jadi 27. Kemudian tambah. Okay, kita tengok rumah sar dia tambah 3. Jadi kita letak di sini. Ini pembilangnya 1, 2 dan 3. Baik. Pembilang dia. Jadi kemudian kita tengok 40 di sini. Jadi dia akan ambil, murid akan ambil 4, 10, 20, 30, 40. Jadi ia melengkapkan soalan kita tadi 43. Jadi murid akan tambah, okey, konsep dia,
murid akan tambah di rumah SAR dahulu. Jadi 7 tambah 3, kita ambil ini letak di sini. Dia jadi 10. Okey, jadi lepas tu kita pun ambil 10 ya. Kita ambil letak sini. 10. Jadi konsepnya 10 tidak boleh diletakkan di dalam rumah SAR. Jadi dia kena naik di rumah 10. Jadi kita tengok yang bergerak adalah 10. Yang ni 10 dia bergerak ke sini. Murid pemulihan selalu keliru. Yang ini adalah 1 sebab bentuknya memang 1. Tapi sebab 1 kosong dia jadi 10. Tapi murid pemulihan keliru. Jadi kekeliruan itu dilihat di sini, dibetulkan di sini. Okey. Kita tengok ini 10. 10 itu akan naik ke sini. Jadi secara automatiknya murid pemulihan akan tahu yang ini naik, ini bukan 1 tapi 10 di sini. Baik. Okey. Jadi dia pun bilang 10 tambah 20 tambah 40. Jawapan dia 70. 70. Jadi dekat sini pun kalau kita tengok pembilangnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sama tak 70? SAR berapa? Kosong. SAR memang tak ada apa-apa. Kosong. Jadi murid faham konsep ini. Sebagaimana yang saya jelaskan ataupun saya tunjukkan dalam slide ni, 4 step itu sama. Baik. Baik, kita sudah lihat tadi papan bino, kemudian kita seterusnya sambungan ya, tindakan yang dijalankan. Murid akan melihat bagaimana nombor SAR yang ditambah menjadi 10 perlu dipindahkan ke rumah 10. Okey, kita tengok balik papan bino tadi. Okey, inilah di papan bino tadi, dia dah berpindah ya. Tadi kat sini dia pindah. Mana pindah daripada SAR kepada 10 itu, SAR kepada 10 itu di nombor 3, gambar nombor 3 ni adalah menjelaskan yang naik ini bukan 1 tapi adalah 10 dan dia faham untuk buat operasi ini dan dia faham konsep untuk operasi ini. Okey, proses menggunakan cube pembilang dilakukan di dalam model rumah SAR di mana murid di dalam rumah SAR akan memindahkan hasil tambah rumah SAR yang melebihi 9 ataupun 10 tu dia dah kena pindahkan. Jadi kita tengok apakah dia rumah bino. Ini adalah rumah bino. Tengok ya. 27 tambah 43, gambar pertama cube ini adalah 7, yang ini di rumah SAR dan cube di rumah 10 adalah 20. Ini cube. Tengok murid duduk di dalam rumah. Ini rumah 10, yang orange ini rumah SAR, biru rumah 10. Okey, kemudian kita tengok 43. Nampak dia dah ada sini tambah 43. Ada 40, 10, 20, 30, 40 dan sini adalah 3. Okey, 3. Sekarang kita tengok. Jadi, murid di rumah SAR, rumah 10 tak payah buat apa-apalah dulu. Murid di rumah SAR, dia telah mencampurkan 7 cube dengan 3 cube dan akhirnya jadi 10 cube. 10 cube ini tidak boleh duduk di dalam rumah SAR. Dia faham sebab 10. Jadi dia memindahkan, gambar seterusnya, dia memindahkan melalui tingkap tepi tu. Saya buat tingkap dekat rumah tu. Dia pindahkan murid lelaki ni, memindahkan 10 itu kepada murid perempuan di rumah 10. Murid lelaki di rumah SAR ni, dia memindahkan cube 10 itu kepada murid perempuan dalam rumah 10. Okay, jadi inilah hasil dia. Kita tengok dia jadi 70. Jadi di rumah SAR tak ada apa-apa kosong. Jadi rumah bino ini dibina sekali dengan papan bino. Okay, kita dah tengok bino. Kemudian murid juga dibekalkan dengan video YouTube menerusi laman YouTube saya lah, Joe Remedial Channel. Nanti boleh subscribe dan like channel tu. Okay, kita tengok bagaimana konsep ini dijelaskan. Okay, Assalamualaikum murid. Okay, ini adalah PDPR online.
tarikh 7 September 2021. Okey, ini adalah ketika PDPR 1.3 dulu. Okey, kita bersama dengan Cikgu Jo dan Ini video saya buat sendiri. Okey, kita tengok okey, kita tengok di sini. Okey. Konsep dia saya terangkan dalam konsep tadi tu, saya terangkan dalam video ini, cuma saya tambah kepada ratus. Tengok ya, okey. 445 ni ditandakan dengan warna merah, warna hijau dan biru ya. Ni rumah 100, 400, ini rumah 40, 40 dan ini adalah 5 sar. Tambah 265 sama dengan, okey, kita masukkan rumah. 100, baik, kita masuk rumah. 10 sar. Okey, kita masukkan nombornya. 445 tambah 265. Tengok dia menambah di rumah sar. Kita mulakan operasi kita. Operasi tambah kita mulakan di rumah sar. Kita mulakan di rumah sar. Jadi 5 tambah 5 10. Ini adalah 10. Baik, tengok ya. Ini adalah 10, 10 ataupun 10. Jadi 10 ni tak boleh ya duduk rumah sar, dia kena pergi ke rumah 10. Satu. Tengok satu tu naik di rumah 10. Dia dah naik kat situ. Jadi di sini 10 tambah 40 tambah 60. 10 tambah 40 tambah 60. Jawapan dia 110. Baik, 110 ni kita dah faham. Hanya 10 saja boleh duduk di rumah 10. 100 mesti duduk di rumah 100. Jadi konsepnya sama. 100 tu naik ke rumah 100. 100 tu. Jadi tinggal kat sini 10. Jadi kita tak boleh tulis 10 ni macam ni kerana kita sudah ada tulis puluh di atas ni. Jadi 10. Jadi puluh ini kita kena buang dia. Okey. Jadi 100 di rumah 100 kita tengok tambah 400 tambah 200. Jadi 100 tambah 400 500, 500 tambah 200 700. Okey, kita tengok pembilangnya pula ya. 710. 710. Baik, kita tengok pembilang. Okey, masukkan rumah 110 sar. Tengok pembilang dia 400. Ni 400 adalah ini 400. 40 ni di rumah 10. Di rumah 10 pun ada 40. Sar 5 sar. 1 2 3 4 5. Sini adalah 5 sar. Okey. Tambah. Okey, tambah. Yang masukkan 200. Ini 200. 200. Pembilang kita sini pun 200 di rumah 100. 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 sama dengan sini 60. Ya, 5 sar. Jadi kita tengok bagaimana pembilang itu menerangkan satu yang naik tadi. 10 yang naik tadi. Jadi kita selesaikan operasi kita ini di rumah sar dahulu. Okey, 5 tambah 5 10. Nampak? 10. Boleh tak 10 ni duduk rumah sar? Tak boleh. Dia kena pindah rumah dia di rumah 10. Jadi kita pindahkan dia. Begitu. Jadi 10 dah pindah di sini, sar jadi kosong. Nampak sar ni kosong. Okey, jadi kita kira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 110. Jadi 110 ni, ini adalah 100. Yang ni adalah 10 atau 10. Jadi yang boleh kekal di rumah 10 ni, yang kita faham, yang kita dah belajar adalah yang ini 10.
Ratus kena masuk di rumah ratus. Naik. Itu. Jadi ratus tadi dah pindah ke sini. Jadi kita kira 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Itulah pembilangnya sama seperti jawapan tadi, dan konsep memindahkan SAR kepada puluh kepada ratus ni sudah jelas melalui pembilang. Jadi boleh tengok video saya ni di dalam channel saya, Joe Remedial Channel. Boleh subscribe dan like. Okey, kemudian kita tengok selepas hasil ini PDPC ini dijalankan. Jadi kita tengok hasil dia, murid membuat latihan di dalam lembaran kerja. Kita tengok. Okey, kita boleh nampak dengan pengembangan yang berlaku di dalam teknik ini, dalam kajian tindakan ini, murid boleh melakukan operasi sehingga ratus. Tengok ratus. Dia sampai ratus dia boleh buat. Okey. Dan ini adalah dapatan kajian saya. Okey, dan murid-murid yang ada 8 orang ini telah pun saya naikkan kepada kemahiran yang sepatutnya. Maknanya apa yang saya nak capai itu berhasil. Okey, dalam refleksi saya tulis murid mencapai objektif. Dan itu adalah satu perkara yang menyeronokkan bagi guru pemulihan apabila dia melihat muridnya ditulis dalam refleksi mencapai objektif. Okey, baik. Okey, refleksi, kajian secara menyeluruh, punca masalah, konsep puluh dan SAR. Kenyataan isu, murid keliru dengan konsep puluh dan SAR apabila hasil tambah di rumah SAR melebihi 10. Okey, 6.0. Cadangan kajian tindakan yang seterusnya. Okey, 6.1. Murid pemulihan khas membuat operasi bahagi tanpa menghafal sifir. Jadi, dia orang nak buat bahagi tapi tak nak hafal sifir. Jadi, saya kena melepaskan dia orang dalam kemahiran bahagi ni. Jadi, itulah kajian tindakan tu dibuat. Okey, 6.2. Kajian tindakan ini diberi nama Take 5. Istilah Take 5 bermaksud murid mampu menyelesaikan setiap soalan operasi bahagi dalam masa kurang dari 5 minit. Okey, 6.3, murid pemulihan khas menggunakan papan bino bermagnet untuk menguasai teknik Take 5. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.